Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini berkait dengan pilihan raya kecil PRK Air Kuning. Dijangkakan keputusan sudah akan diketahui walaupun pilihan raya belum bermula lagi. Hanya melihat kepada calon yang ditampilkan oleh UMNO, sudah hampir pasti bahwa Kerajaan Perpaduan, pimpinan Pakatan Harapan BN akan menang besar dan akan mengalahkan teruk Perikatan Nasional. Ditambah pula calon yang dibawa oleh Barisan Nasional sangatlah kuat jika dibandingkan dengan calon yang mungkin akan dibawa oleh Perikatan Nasional. Awal-awal lagi kita dah tahu Perikatan Nasional akan kalah teruk. Namun demikian, dengan kenyataan terkini amanah ini, menambahkan lagi rencah, menambahkan lagi kekuatan Pakatan Harapan Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil PRK Air Kuning. Amanah ikrar akan menggerakkan jentera besar-besaran menyokong calon BN di Air Kuning. Nampaknya strategi pembangkang untuk mengapi-apikan atau melaga-lagakan komponen dalam kerajaan perpaduan tidaklah menjadi. Ini kerana dapat dilihat betapa akrab dan kuatnya, bersatu padunya parti-parti komponen yang ada dalam kerajaan perpaduan sekarang, termasuklah DAP. DAP tanpa segan silu membantu calon Barisan Nasional untuk memancing undi daripada para pengundi yang bukan Melayu Islam. Amanah juga telah berikrar. Dengan ini akan memberi tamparan besar kepada Perikatan Nasional. Sebelum kita teruskan, siapa ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini. Kerana produk yang saya kongsikan ini amatlah mujarab, murah dan berkesan. Sudah beribu-ribu orang yang sudah menggunakannya. Mereka kata membantu menyelesaikan masalah seperti gout, tinggi darah dan kencing manis. Amanah menyatakan komitmen akan memberikan sokongan padu kepada calon Barisan Nasional BN di pilihan raya kecil PRK N48 Air Kuning. Pengarah pilihan raya Amanah Nasional Sani Hamzan berkata, mobilisasi besar-besaran melibatkan jentera daripada seluruh negeri, termasuk pasukan dari luar Perak akan digerakkan ke Air Kuning bagi membantu kempen dan gerak kerja pilihan raya. Sokongan ini adalah selaras dengan semangat kerjasama dalam kerajaan perpaduan demi kestabilan dan kemajuan negeri Perak dan negara secara keseluruhannya. Jentera parti telah bersiap siaga sepenuhnya bagi menghadapi PRK ini, katanya dalam satu kenyataan. Jawatan kuasa induk PRK Air Kuning bagi pihak amanah dipengerusikan oleh Naib Presidennya, Datu Dr. Hatta Ramli, manakala Sani yang juga ahli Parlimen Hulu Langat dilantik sebagai timbalan pengarah induk. Untuk rekod, amanah pernah bertanding di kawasan ini pada pilihan raya sebelum ini. Namun kali ini sebagai tanda kebersamaan dalam kerajaan perpaduan, amanah memastikan seluruh jentera dan penyokong parti turun padang bagi memenangkan calon BN di PRK Air Kuning. Amanah percaya kerjasama erat antara parti-parti komponen kerajaan perpaduan akan terus memperkukuh keyakinan rakyat terhadap kerajaan yang ada hari ini. Setiausaha UMNO bahagian Tapah Dr. Muhammad Yusri Bakir dipilih sebagai calon BN bagi PRK Dun Air Kuning pada 26 April ini. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan di mahkamah hari ini mengejutkan ramai orang, terutamanya peminat-peminat politik. Hari ini saksi menyatakan bahawa RM16 juta derma untuk kebajikan. Ini semua membabitkan saman SRC ke atas UMNO. Wah, 16 juta ringgit.
satu jumlah yang sangat besar yang pastinya tidak pernah terfikir oleh sesiapapun untuk digunakan bagi tujuan kebajikan semata-mata. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahwa RM16 juta yang diterima UMNO daripada jendela pinggiran Sdn Bhd JPSB adalah kekal sebagai derma atau sumbangan kepada parti politik itu bagi melaksanakan aktiviti parti, program amal dan kebajikan untuk rakyat. Setiausaha Kerja UMNO, Datuk Muhammad Sumali Redwan berkata dalam rekod UMNO sejak April 2015, tiada sebarang aduan, bantahan atau tuntutan diterima oleh parti itu berkenaan dengan penerimaan 16 juta ringgit tersebut. Hanya selepas lebih 6 tahun, tuntutan ini dibuat terhadap UMNO oleh planatif-planatif yang mendakwa bahawa 16 juta ringgit itu diserahkan kepada UMNO secara salah dan penipuan akibat pelanggaran kewajipan dan pecah amanah oleh bekas pengarah-pengarah planatif kata saksi defendant itu yang mewakili UMNO. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan saksinya pada perbicaraan kes saman yang difailkan oleh SRC Internasional Sdn Bhd dan dua anak syarikatnya Gandingan Menteri Sdn Bhd dan Jendela Pinggiran Sdn Bhd terhadap UMNO dan UMNO Selangor pada Mei 2021. Menurut Muhammad Sumali, planatif-planatif dan Isyan Perdana Sdn Bhd, termasuk pengarah-pengarahnya atau wakil-wakilnya, juga tidak pernah hadir atau terlibat dalam setiap aktiviti dan program yang telah dianjurkan dan dilaksanakan oleh UMNO. Dalam rekod UMNO, tidak ada sebarang surat menyurat antara planatif-planatif atau IPSB dengan UMNO. Oleh itu, 16 juta ringgit itu kekal sebagai derma atau sumbangan kepada UMNO. Atas alasan ini, UMNO tidak ada sebab untuk meragui atau mengkhuatiri derma dan sumbangan yang diterima daripada JPSB. Yang mana, UMNO juga menerima derma dan sumbangan daripada pelbagai pertubuhan korporat lain sebelum ini jelasnya. Muhammad Sumali berkata, UMNO juga tidak langsung mempunyai pengetahuan bahawa 16 juta ringgit berkenan diserahkan kepada UMNO bagi tujuan tanggungjawab sosial korporat CSR kerana perkara itu tidak pernah dimaklumkan kepada UMNO dan tidak dicatat di mana-mana surat menyurat atau dokumen dalaman UMNO. Derma dan sumbangan yang diterima daripada JPSB ini pada April 2015 telah pun dibelanjakan oleh UMNO bagi penganjuran dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti seperti program amal dan kebajikan untuk rakyat. Adalah jelas tuntutan planatif-planatif sebenarnya adalah terhadap bekas pengarah-pengarahnya dan IPSB bukannya UMNO, katanya. Pada prosiding hari ini, Peguam Muhammad Sahrul Fazli Kamarul Zaman mewakili UMNO manakala planatif diwakili Peguam Razlan Hadri Zulkifli. Dalam saman terhadap UMNO, planatif menuntut 16 juta ringgit yang mereka dakwa telah dipindahkan secara salah kepada parti politik itu dengan menegaskan bahawa UMNO tidak mempunyai asas untuk menerima dana itu. Saman kedua melibatkan tuntutan 3.5 juta ringgit daripada terhadap Badan Perhubungan UMNO Selangor yang juga didakwa telah menerima dana tersebut. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Raja Ahmad Mahzanuddin Shah Raja Mohzan bersambung esok. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.